Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'da amma ba' rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, tuan-tuan semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa kembali pada hari ini. Insya-Allah kita bersama-sama akan belajar tasrif muka surat 42. Muka surat 42 tasrif. Salawat dan salam untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Baiklah, tuan-tuan semua, mari kita mula hayya nabda darsanal yaum. Kita mula kelas kita ni dengan membacakan biqiraati suratul Fatihah. Baiklah tuan-tuan semua, apa khabar tuan-tuan? Kaifa halukum? Apa khabar semuanya? Semoga tuan-tuan semua yang senantiasa ikut kelas kita ni dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, dan kalau tuan-tuan sehat dan boleh ikut serta, semoga saja kelas kita ni bermanfaat bagi tuan-tuan. Dan jangan lupa di-share, dibagikan kepada yang lain, sehingga yang lain pun boleh juga dapatkan manfaat daripada apa yang kita bincangkan hari ini. Baiklah tuan-tuan semua, sebelum kita mula, suara saya okey ya? Jelas ke tak jelas? Suara saya, skrin saya okey ya? Kalau saya tap dekat sini, okey lah ya? Ada tak jelas? Semua okey? Jelas skrin, suara, semua wadih, jelas. Alhamdulillah, Haji Aisyah. Okey. Jadi, tuan-tuan semua, insya-Allah hari ini kita akan teruskan pengajian kita, pengajian tasrif. Pengajian tasrif sekarang ni muka surat 42, tuan-tuan semua. Jadi, tuan-tuan yang sudah hadir bersama kita, waalaikumsalam, Haja Nurmah dan Haja-Haja yang lain, Haja Aisyah, Haja Wirdah tadi ya. Haja Misalmah. Okey. Jadi kita akan belajar muka surat 42. Muka surat 42 buku tasrif, tuan-tuan semua. Muka surat 42 ni, muka surat 42 ni, kita akan belajar wazan yang baru lagi. Wazan dia wazan yang baru. Apa tu wazan dia Ustaz? Wazan dia adalah tafa'ala. Tafa'ala, ya tafa'alu. Ni wazan dia tak sama dengan semalam. Tafa'ala, ya tafa'alu. Yang semalam tu wazan dia tafa'ala. Semalam tu tafa'ala ya. Yang semalam kita buat dalam kelas, wazan semalam tu tafa'ala. Tafa'ala. Ini yang semalam ni tuan-tuan semua. Yang sekarang ni kita akan bincangkan wazan tafa'ala. Ya tafa'alu. Kalau semalam tafa'ala, bersyabdu, berbeza ya. Jadi hari ini kita akan mula dengan wazan yang baru. Wazan apa dia tuan-tuan? Wazan dia adalah tafa'ala, ya tafa'alu. Betul Haji Aisyah, ada 5 huruf. Ada berapa huruf? Kalau kita nak tentukan berapa hurufnya dia, sila semua kita tengok pada fi'il madhi dia. Berapa huruf ni? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 5 huruf Ustaz. Kalau 5 huruf, maka dinamakan dengan fi'il apa? Fi'il khumasi. Fi'lun khumasiyun. Jadi ini fi'il apa tuan-tuan semua? Fi'il khumasi. Atau boleh juga macam Haja Nurmah cakap ni, fi'il sulasi mazid. Boleh juga. Haja Nurmah boleh cakap macam tu. Fi'il yang ditambahkan fi'il mazid dengan berapa huruf tu? Ada tambahan dia. Ustaz ada tambahan dia, yang ta ni tambahan ni.
Yang mana lagi tambahan dia? Yang alif ni tambahan ni. Macam mana Ustaz tahu itu tambahan dia? Selain daripada fa, ain dan lam, itu adalah huruf tambahan. Jadi ada berapa huruf tambahan dekat sini tuan-tuan? Ada 1, ada 2, ta dengan alif. Maknanya dengan 2 huruf. Mazid bi harfaini. Macam tu tuan-tuan semua. Jadi kalau dari segi nama lah, fi'lun mazidun, bukan mazidin, fi'lun mazidun biharfaini, fi'il khumasi ataupun boleh sebut dengan fi'il mazid dengan 2 huruf. Mazid apa Ustaz? Mazid tu ditambahkan. Jadi ditambahkan bi dengan harfaini, dengan 2 haraf. Jelas ke tak jelas? Faham ke tak faham tuan-tuan semua? Kalau tak jelas, tanyakan. Kalau tak faham, bagi tahu. Okey. Ini ya dari segi nama dia. Baik. Jadi ini fi'il khumasi yang kita bincang hari ini. Samalah macam yang semalam, cuma beza wazan ya. Okey tuan-tuan semua, ini tafa'ala yatafa'alu. Kalau kita tengok muka surat 42, yang di atas tabel tu ada tajuk dia tafa'ala yatafa'alu. Okey, itu wazan ya. Lepas tu di sebelah yang tajuk dia tu tafa'ala yatafa'alu, sebelah dia tu ada sahih. Sahih tu apa Ustaz? Itu adalah bina dia tuan-tuan. Itu apa nama dia? Itu adalah bina. Macam mana kita nak tentukan ni bina dia ni tuan-tuan semua? Macam mana kita nak tentukan bina dia? Cara nak tentukan bina tu tuan-tuan senang sahaja. Tuan-tuan kena ambil wazan, sebab kan kalau kita nak menengok bina, kita kena tahu wazan dan ambil perkataan yang kita nak. Dalam tabel ni ada banyak perkataan. Kita ambil yang fi'il madi sahaja ya. Ada tabahasa, tabaraka, taba'ada. Tuan-tuan boleh tengok yang fi'il madi dia. Yang pada fi'il madi dia ada yang paling atas sekali tu wazannya tafa'ala. Di bawah wazan tu ada tabahasa. Ada lagi tabaraka. Tabaraka je lah kita ambil ya. Tabaraka. Tuan-tuan mungkin selalu dengar ni tabarakalladzi biyadihil mulku. Dalam soal muluk ya. Tabaraka. Tabaraka. Ini ni dia termasuk kepada kelompok sahih. Muka surat 42. Macam mana kita tahu bahawasanya dia ni sahih? Apa cara dia? Macam ni tuan-tuan semua. Tuan-tuan, kalau kita nak tahu bina, kita kena cari dulu apa root word dia. Apa kata dasar dia. Kata dasar tu apa Ustaz? Cari yang sejajar dengan fa, yang sejajar dengan ain dan yang sejajar dengan lam. Apa yang sejajar dengan fa, ain dan lam tuan-tuan semua? Ada yang boleh jawab? Yang sejajar dengan fa dia apa ni? Ba, Ustaz. Okey, yang sejajar dengan fa dia adalah ba. Yang sejajar dengan ain dia apa tuan-tuan? Yang sejajar dengan ain dia adalah ra. Okey. Selanjutnya, yang sejajar dengan lam dia apa tuan-tuan? Yang sejajar dengan lam dia adalah kaf. Jadi kita dah berjumpa dengan kata dasar dia atau root word dia atau istilah bahasa jazar kalimah. Dah kita jumpa dah. Apa dia kata dasar dia? Ba, ra dan kaf. Macam mana kita tahu? Kita tengok yang sejajar dengan fa, yang sejajar dengan ain, yang sejajar dengan lam. Itu kata dasar. Jadi daripada kata dasar ni kita boleh tentukan bina dia bina apa. Pada kata dasar ni adakah huruf ilah? Tak ada Ustaz huruf ilah kat sini. Adakah hamzah? Tak ada juga. Maknanya dia bina apa? Sahih, salim atau sahih saja. Okey. Jadi bina dia apa tuan-tuan? Bina sahih. Macam tu tuan-tuan semua. Jelas ke tidak jelas? Terang ke tidak? Kalau tidak terang, tidak jelas, sila tanyakan tuan-tuan semua. Okey. Ini mengenai tajuk. Tajuk dia dulu ni. Kita kena faham tajuk ni. Baru kita masuk kepada isi dalam muka surat 42 ni. Okey ya? Alhamdulillah. Selepas kita bincangkan tajuk dia, maknanya kita belajar hari ni Ustaz, wazan dia tafa'ala tafa'alu. Bina dia bina sahih. Sahih salim lah. Lebih lengkap dia nama dia sahih salim. Okey. Jadi selepas kita tahu benda tu semua, kita sekarang masuk kepada
tabel yang telah ditulis oleh Ustaz Samsul Ma'arif ni, muka surat 42 ni. Kita tengok kepada tabel dia lagi. Okey, kita masuk kepada tabel. Tabel ya. Dalam tabel ni tuan-tuan, bagi tuan-tuan yang mungkin baru join kelas kita atau yang belum faham, dalam tabel tu yang atas sekali tu, itu nama semua tu adalah nama sirah. Sama ada yang fi'il madi, ada yang mudhari', ada yang amar, ada yang fi'il madi, mudhari', masdar, masdar mimi, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amar, fi'il nahi, isim zaman dan makan. Yang atas sekali itu tuan-tuan, itu dinamakan dengan apa? Sirah. Jadi dalam kitab Samsul Ma'arif ni, yang di atas yang table tu kan ada, yang paling atas sekali tu ada madi, mudhari', masdar nama dia. Itu tu semua nama-nama sirah. Okey tuan-tuan ya. Di bawah sirah tu apa Ustaz? Di bawah sirah tu ada tafa'ala, ada tafa'alu, mutafa'alan, mutafa'ilun. Itu semua dinamakan dengan apa? Dinamakan dengan wazan tuan-tuan. Itu dinamakan dengan apa? Dengan wazan. Itu wazan nama dia. Tafa'ala, ya tafa'alu, mutafa'alan. Itu wazan nama dia. Dalam kitab Samsul Ma'arif ni pun juga ada bagi makna. Makna dia boleh tuan-tuan tengok belah tepi ya. Ada makna. Jadi cantik isi kitab ni. InsyaAllah bolehlah membantu kita untuk memahami ilmu tasrif. Itu ya, itu pengenalan maksud daripada table yang kita jumpai di muka surat 48. Sebenarnya sama je, 42 sorry. Sebenarnya sama je dengan table-table sebelum ni. Okey. Jadi tuan-tuan, ini wazan yang baru. Ustaz ada ke lagu dia? Sebenarnya Ustaz Syahir ada bagi lagu dia ni. Lagu dia ni tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan mutafa'alan fahuwa mutafa'ilun wa dhaka mutafa'alun tafa'alla tatafa'al mutafa'alun mutafa'alun tafa'alla tatafa'al mutafa'alun mutafa'alun. Macam tu lagu dia lah. Okey. Okey, wazan ni insya-Allah. Wazan ni yang susah, insya-Allah tak susah. Insya-Allah tak susah pun, insya-Allah. Kalau tuan-tuan nanti dah terbiasa belajar tasrif, insya-Allah tak susah. Sebenarnya ada yang cakap senang lagi tasrif. Ada macam tu. Ada juga cakap senang lagi nahwu. Itu terpulang kepada kita lah. InsyaAllah senang kok, insyaAllah. Okey, Hajar Aisyah. Umi tak silap. Okey, tak apa. Okey. Jadi macam tu lagu dia. Tu lagu untuk menghafal wazan. Jadi kalau Hajar susah nak menghafal, hafalkan dengan lagu. Okey. Okey. Selanjutnya, tuan-tuan semua dah kenal dengan wazan, dah tahu sirah tadi ya. Dah tahu makna tadi ya, makna perkataan yang ada dalam tabel. Sekarang kita cuba untuk belajar macam sebelum ni. Kita memahami kepada sirah-sirah yang ada. Contoh, sini saya bagi macam semalam, macam sebelum ni siratun, sini sirah, sini wazan, sini wazan. Contoh tuan-tuan semua, saya ambil di sini ni, kata kerja dia adalah saling menjaga. Ada sini ni saling membenci, ada juga saling menyayangi, saling mengasihi. Okey. Saya ambil sini tabahasa sajalah, tabahasa. Makna tabahasa ni apa? Maknanya telah berdiskusi, telah berbincang. Tabahasa ni maknanya dia telah berdiskusi. Diskusi ni maksudnya apa Ustaz? Berbincang-bincang. Okey, berdiskusi, discuss ya. Telah discuss. Tabahasa, telah. Ini ni telah. Telah. Sekarang tuan-tuan semua, kita ubah kepada kata, kita ubah kepada makna perkataan ini ni tabahasa ni telah ya. Kalau telah ni maknanya dia fi'il madi. Lepas tu wazan dia apa tuan-tuan? Wazan dia tafa'ala. Wazan dia apa? Tafa'ala. Jadi tuan-tuan, nanti tuan-tuan semua, saya akan tanyakan. Contohlah ya, apa bahasa Arabnya telah berdiskusi, telah discuss? Ini tabahasa. Maknanya telah berdiskusi atau telah discuss.
Lepas tu saya akan tanyakan apa sirah dia? Sirah dia fi'il madi. Wazan dia apa? Wazan dia tafa'ala. Sebab kan maknanya tadi telah ya. Kalau telah tu maknanya fi'il madi. Macam itulah. Nanti kita akan buat latihan macam sebelum ni juga. Okey tuan-tuan semua ya. Sekarang saya tanya kepada tuan-tuan semua. Saling berdiskusi, betul. Nah, sebabkan, betul Hajar Nur Fazilah. Sebabkan pada muka surat 42 ni, muka surat 42, wazan tafa'ala ni, majority. Makna daripada kata kerja yang mempunyai wazan ni saling, majority ya, tak semua ya. Majority, hampir semualah. Hampir semua kata kerja yang mempunyai pola atau acuan tafa'ala, dia bermaknakan apa? Bermaknakan saling. Boleh juga dimaknakan saling berdiskusi lebih tepatnya. Betul Hajar Nur Fazilah ya. Okey, saling. Okey. Jadi kalau tuan-tuan tengok pun semua pada muka surat 42 ni semua saling tu, majority dia saling memasuki, saling mengasihi, saling mendengki. Ada juga kadang-kadang nanti maknanya tu pura-pura. Pura-pura. Contoh tamarada, pura-pura sakit. Tapi nantilah tu tuan-tuan semua, nantilah. Mengenai makna fungsi daripada wazan ni nanti kita akan belajar di level 6. Itu tajuk dia apa? Fungsi wazan. Fungsi wazan tu apa Ustaz? Maknanya maksud tersirat kenapa wazan tu diubah menjadi tafa'ala. Contoh tadi macam kita buat tadi, maridah. Maridah ni maknanya sakit. Tapi kalau saya buat jadi tamarada, jadi dia mana apa? Pura-pura sakit. Dia berubah jadi wazan tafa'ala. Ada fungsi pada perubahan tu, ada tujuan dia. Itu nantilah tuan-tuan semua kita bincangkan di level 6 insya-Allah. Jelas ke tak jelas? Faham ke tak faham? Okey. Cuma tuan-tuan semua, kita pada hari ini akan cuba belajar yang ni dulu. Yang ni macam biasalah. Saya akan tanyakan ini macam ni, telah saling berdiskusi. Ini ni apa? Fi'il madi. Wazan dia apa? Tafa'ala. Okey tuan-tuan ya. Okey. Sekarang tuan-tuan semua, okey, Hajar Aisyah betul. Kata dasar dia ba, ha dan tha, betul. Betul Hajar Aisyah, betul. Mumtaz. Ahsanti. Sekarang kita cuba saya tanyakan kepada tuan-tuan semua. Tabahatha ni maknanya telah saling berdiskusi atau telah berdiskusi. Sekarang saya tanya kepada tuan-tuan, apa bahasa Arabnya berdiskusilah? Saling berdiskusilah. Saling berdiskusilah. Sila tuan-tuan semua. Sila tuan-tuan semua tulis dalam apa bahasa Arabnya. Tulis dalam ruang komen apa bahasa Arabnya. Saling berdiskusilah. Atau berdiskusilah. Apa bahasa Arabnya tuan-tuan? Sila tulis dekat ruang komen. Apa bahasanya? Saling berdiskusi. Apa bahasanya tuan-tuan? Lepas tu tuan-tuan juga boleh bagi tahu sirah dia sekali dan wazan dia pun juga. Sila tuan-tuan semua. Sila tulis dekat dalam ruang komen. Okey. Kalau dia dengan sifat jadi pura-pura. Itu agaknya. Dia sebahagian Hajar Nurmah, ada sebahagian yang bermakna berpura-pura ya. Yang tadi ya. Nanti insya-Allah kita cuba bincanglah. Okey. Jadi sekarang tuan-tuan semua ubah tabahatha tu maknanya jadi saling berdiskusilah. Atau berdiskusilah. Sila tuan-tuan semua. Tulis bahasa Arabnya, lepas tu bagi tahu apa sirah dia, apa wazan dia. Okey. Okey, ramai jawab ya. Jadi, yang sirah yang digunakan apa? Sirah digunakan adalah fi'il amar. Betul. Maknanya perintah ya, berdiskusilah atau tabahath. Tabahath. Maknanya berdiskusilah. Wazan dia apa tuan-tuan? Wazan dia tafa'al. Tafa'al. Wazan dia tafa'al. Senang ya? Senang insya-Allah. Faham ke tak faham tuan-tuan semua? Seronok ke tak ni?
Seronoklah ya, senang ni ya. InsyaAllah senang. Okey. Kalau tuan-tuan semua terbiasa macam ni mengerjakan tasrif dengan wazan, sirah, insya-Allah akan terasa senang nantinya belajar tasrif tu. Okey, kita teruskan. Saya cuba dengan yang lain lagi. Okey. Sebab tengok table. Okey, saya cuba dengan kata kerja yang lain. Boleh tuan-tuan ya. Saya ambil sana tu ada kata kerja dia. Kata kerja dalam table tu ada tarahama. Tarahama. Saya nak ambil yang ni, perkataan yang ni. Tarahama ni. Terjumpa dalam table tu ada tarahama. Terjumpa ya. Tarahama dia tu nombor 3 dari bawah. Nombor 3 dari bawah. Table paling bawah tu nombor 3. Itu maknanya saling mengasihi. Saling mengasihi. Saling mengasihi. Okey. Saling mengasihi. Tarahama. Okey. Ini maknanya telah saling mengasihi tuan-tuan semua ya. Sekarang kita ubah kepada perkataan. Perkataannya adalah kalau yang ini telah saling mengasihi. Telah saling mengasihi. Telah ya, ada masa. Telah saling mengasihi. Sekarang tuan-tuan semua ubah kepada perkataan yang bermaknakan saling mengasihi. Tak ada masa dia. Kalau ini telah saling mengasihi. Sekarang kita ubah jadi saling mengasihi saja. Tak ada masa dia. Apa tu tuan-tuan semua? Apa bahasa Arabnya? Apa sirah dia? Dan apa wazan dia tuan-tuan? Sila tulis dekat ruang komen. Kalau tarahama maknanya telah. Sebabkan dia fi'il madi ya. Telah saling mengasihi. Sekarang kita ubah kepada perkataan yang bermaknakan saling mengasihi. Tak ada gunakan telah. Tak ada masa dia. Saling mengasihi saja. Apa tu bahasa dia tuan-tuan semua? Sila tulis dekat ruang komen. Apa bahasa dia tuan-tuan semua? Okey. Sila tuan-tuan, apa bahasa Arabnya? Maknanya saling mengasihi saja. Tak ada lagi gunakan telah. Dalam kitab tu ada. Okey. Kalau tarahama maknanya saling ya. Saling telah. Tarahama kan fi'il madi telah saling mengasihi. Sekarang kita tak gunakan lagi telah dia. Saling mengasihi saja. Okey. Hajar Misalma. Okey. Hajar Nur Fazilah. Ahsanti Hajar. Ada lagi? Hajar Wirda. Okey. Hajar Wirda ni guna fi'il madi ya. Hajar Nur Fazilah. Ahsanti. Ada lagi nak cuba? Kalau tarahama maknanya telah saling mengasihi. Sekarang yang kita nak tak ada gunakan telah, saling mengasihi saja. Saling mengasihi. Tak ada gunakan telah ya. Tak ada guna telah. Saling mengasihi saja. Jadi tuan-tuan, apa tu bahasa Arabnya? Dan apa tu sirah dia dan apa tu wazan dia? Sila tuan-tuan semua. Ada lagi nak jawab? Ada yang boleh? Atau terasa susah? Sila bagi tahu. Sila tuan-tuan semua. Okey. Ada nak jawab? Okey. Terakhirnya Hajar Nur Fazilah, tak ada lagi ya? Okey. Kalau saling mengasihi, maknanya tuan-tuan semua, kalau tarahama ni maknanya telah. Kalau kita tak ada masa, tak ada menyatakan masa atau saling mengasihi saja, maknanya kita gunakan sirah apa? Sirah ganti sirah nama terbitan atau apa nama dalam bahasa dia? Isim masdar. Kata nama terbitan tuan-tuan. Jadi kalau tarahama ini fi'il madi. Ini maknanya telah saling mengasihi. Sekarang tuan-tuan semua, saya ubah kepada makna masdar itu saling mengasihi. Jadi tak ada lagi masa dia, telah tak ada makna saling mengasihi. Dia menunjukkan perbuatan saling mengasihi saja. Tak ada masa dia. Jadi itu isim masdar. Wazan dia apa? Wazan dia apa bahasanya? Bahasa Arabnya adalah tarahuman ya. Tarahuman. Okey, tarahuman. Wazan dia apa? Wazan dia tafa'ulan. Senang tuan-tuan ya. Wazan dia apa?
Tafa'ulan. Tafa'ulan dia menggunakan sigah isim masdar tuan-tuan semua. Okey. Ini macam ni lah, 3 sajalah. Nanti terlalu lama sangat kita pun tak sempat nak buat latihan. Jadi agak-agak macam ni tuan-tuan semua ya. Jadi tuan-tuan semua biasakan juga dengan masdar ya. Saya risaukan nanti tuan-tuan tak terbiasa pula dengan masdar. Jadi masdar tu dia boleh dimaknakan macam kata kerja, saling mengasihi. Tapi dia tak ada masa. Berbeza dengan kata kerja fi'il madi, memang saling mengasihi juga maknanya, cuma dia ada telah saling mengasihi. Macam tu tuan-tuan. Jelas ke tak jelas? Faham ke tak faham? Kalau tak jelas, kalau tak faham, bagi tahu. Ataupun tanyakan. Sila tuan-tuan semua. Boleh ya? InsyaAllah senang saja. Okey, selepas ni kita cuba teruskan kepada latihan yang ada pada muka surat 42 ni lah. Okey, kita cuba latihan lagi muka surat 42. Jelas ya? InsyaAllah. Okey. Okey, sekarang kita cuba teruskan pada latihan. Latihan muka surat 42 tuan-tuan semua. Muka surat berapa? Muka surat 42. Latihan yang nombor 1 lah saya nak. Nombor 1 lah. Nombor 1. Nombor 1. Nombor 1. Okey. Okey, nombor 1 ni ya. Okey. Okey. Al-ulama'u fi inhitati. Inhitat ni maknanya kemunduran. Kemunduran. Kemunduran orang-orang muslim. Al-muslimin. Kemunduran ya. Okey. Okey. Kita nak cari tahu ni. Yang ini ni. Perkataan yang ini. Perkataan ni tuan-tuan semua ya. Apa fi'il madi dia dulu? Fi'il madi dia. Lepas tu apa wazan dia? Lepas tu, apa sirah dia yang kedua ya. Apa sirah dia? Apa wazan dia dan apa binat dia? Binat dia binat sahih Ustaz, senang saja. Okey, betul. Jadi yang pertama tuan-tuan kena cari tahu dulu apa fi'il madi dia. Sila tulis dekat ruang komen. Apa tu fi'il madi dia tuan-tuan semua? Fi'il madi dia. Yang kita bagi tanda tu, yang warna kuning tu. Apa fi'il madi dia? Okey, sila. Ada antara tuan-tuan yang mendapatkan apa fi'il madi dia, sebabkan kita kena tahu dulu fi'il madi dia. Sebabkan kita nak cari juga makna dia. Kalau kita jumpa fi'il madi dia, kita pun boleh tahu makna dia apa. Okey, apa fi'il madi dia tuan-tuan? Tabah. Okey, Haja Aisyah Muntazah. Ada lagi nak jawab? Apa fi'il madi dia? Okey, Haja Anisa, Haja Siti Mazmin, Haja Nur Fazilah, Haja Wirda. Okey, jadi fi'il madi dia apa? Tabahasa. Okey, sekarang maknanya kita dah jumpa fi'il madi dia. Sekarang kita cari tahu apa sirah dia tuan-tuan semua. Sirah dia lagi. Kita cari tahu apa sirah dia tuan-tuan semua. Sirah dia. Sila tuan-tuan semua tulis dekat ruang komen. Apa sirah dia tuan-tuan semua. Apa sirah dia. Dah tulis kat situ Ustaz. Okey, sila apa sirah dia tuan-tuan semua. Ini ni boleh antara dua ni tuan-tuan. Boleh gunakan fi'il amar ni. Ini boleh fi'il madi ni. Boleh fi'il amar, boleh fi'il madi. Jadi sekarang ni tuan-tuan semua, sila tentukan. Di antara dua tu, dia boleh fi'il amar, boleh fi'il madi. Boleh fi'il amar. Sebabkan fi'il amar pun juga tabahas. Fi'il amar dia kan tabahas. Maknanya fi'il amar boleh ni. Tabahas. Ataupun fi'il madi. Fi'il madi pun juga boleh. Tabahasa. Yang mana tuan-tuan nak pilih? Ramai jawab fi'il madi ya. Maknanya tak ada yang jawab salah ya. Saya pun nak ada satu orang salah ni. Okey, ramai jawab fi'il madi. Okey. Okey, betul.
tuan-tuan semua, ini bukan fi'il amar ya, bukan fi'il amar. Kalau fi'il amar maknanya perintah. Maknanya kalau perintah berdiskusilah wahai ulama, tak mungkin. Ini bukan perintah. Tapi sini ni apa? Fi'il madi, tabahasa. Telah berdiskusi, telah saling berdiskusi. Jadi sighah dia adalah fi'il madi. Telah saling berdiskusi. Maknanya ulama-ulama telah berdiskusi. Wazan dia apa tuan-tuan semua? Okey, wazan dia. Wazan dia, sila tuan-tuan semua. Wazan dia apa? Wazan dia. Okey, wazan dia apa tuan-tuan semua? Okey, wazan dia. Ada yang boleh jawab? Wazan dia apa? Fi'il madi, apa wazan dia? Okey, wazan dia tafa'ala. Okey, jadi wazan dia apa dia? Tafa'ala. Wazan dia tafa'ala. Senang saja nampaknya lah. Senang saja. Sekarang kita cuba, maknanya kita dah habiskan tasrif dia. Perkara-perkara tasrif dia kita dah habiskan. Fi'il madi dah selesai, sighah dia dah ada, wazan dia dah ada, bina dia dah ada. Untuk tasrif dia dah okey dah. Setakat tasrif ni, jelas ke tak jelas tuan-tuan? Faham ke tak faham? Kalau tak faham, tanyakan. Ni untuk tasrif dia dah okey tak ada masalah tasrif dia. Okey, saya minum sekejap. Okey. Rasanya boleh tuan-tuan ya? Wadih. Okey. Okey, alhamdulillah. Sekarang kita cuba kepada nahwu dia lagi. Nahwu dia. Kalau tasrif ni senang je Ustaz. Tasrif ni pun dah dalam kitab pun dah ada ditulis dah. Boleh. Sekarang nahwu dia. Nahwu dia macam mana ni? Bahasa ni apa? Dalam nahwu fi'il madi ya. Kalau fi'il tu tetap tulis saja fi'il madi. Ini fi'il madi. Tapi saya tengok tadi pagi tuan-tuan semua dah belajar ni. Fi'il madi mabni ala apa ni? Dah ada belajar rasanya dengan Ustaz Angga tadi pagi ya. Mabni ala apanya dah ada. Saya dengar dengan Ustaz Angga tadi pagi. Mabni ala apa ni tuan-tuan? Ada ingat ke? Ini bahasa ni fi'il madi. Setiap fi'il madi dia mabni. Saya dengar tadi pagi Ustaz Angga dah jelaskan ni. Mabni. Mabni ala apa ni tuan-tuan? Ala apa ni? Saya dengar tadi pagi ni. Mabni ala apa ni? Ada yang boleh jawab? Masya Allah. Ada Nufazil. Ada lagi boleh jawab? Okey, ahsanti. Mabni alal. Okey, ramai jawab betul. Mabni alal fathi ya. Alal fath. Okey. Mumtaz. Ahsantum. Jadi mabni alal fathi. Betul. Jadi telah berdiskusi. Siapa? Mana fa'il dia? Kita kena cari fa'il dia. Mana fa'il dia? Al-ulama. Ini sebagai fa'il. Jadi al-ulama ni sebagai fa'il. Ini fa'il. Okey. Telah berdiskusi para ulama. Ulama-ulama telah berdiskusi. Fi. Lepas tu fi. Fi ni apa dia? Fi ni harful jar. Okey. Huruf jar fi. Lepas tu tuan-tuan semua. Fi. Okey. Fi inhitat. Selepas huruf jar, apa nama dia tuan-tuan semua? Selepas huruf jar. Apa nama dia selepas huruf jar? Kalau ada huruf jar, kata nama selepas dia, apa nama dia? Selepas huruf jar, apa nama dia? Kata nama selepas huruf jar dinamakan dengan apa? Okey, okey, mumtaz. Ahsantum. Selepas huruf jar dinamakan dengan isim majrur. Okey. Okey, tuan-tuan sekarang al-muslimin. Al-muslimin ni jadi apa ni tuan-tuan semua? Ada yang boleh jawab? Saya nak tengok ni. Adakah di antara tuan-tuan semua yang boleh jawab? Al-muslimin. Al-muslimin ni jadi apa dia ni? Ini isim majrur. Kalau muslimin ni apa ni tuan-tuan semua? Saya nak tengok ni. Al-muslimin tu apa tu kedudukan dia tuan-tuan dalam ayat tu? Al-muslimin. Yang lain betul tu isim majrur. Inhitat tadi tu betul isim majrur. Kalau al-muslimin ni, apa ni kedudukan dia tuan-tuan semua? Ada yang boleh jawab? Apa tu kedudukan dia? Okey, Hajah Wirdah. Belum lagi Hajah. Hajah Nur Fazilah juga belum lagi Hajah. Apa tu tuan-tuan semua? Hajah Anissa. Ahsanti. Ada lagi nak jawab? Okey.
Bukan maf'ulun bih. Jadi sini ni, kalau tuan-tuan semua, sini ni tuan-tuan dah nampak dah. Inhitat ni, dia tak ada guna alif lam ya. Dia tak ada guna alif lam ya. Dia pun tak guna tanwin. Sepatutnya dia guna alif lam, guna tanwin ni. Sepatutnya. Kita tengok dua perkataan ni. Sepatutnya inhitat ni dia guna alif lam ni. Sepatutnya dia guna tanwin. Kalau tak guna alif lam maknanya guna tanwin. Kalau tak guna tanwin maknanya dia guna alif lam. Betul ke tuan-tuan ya? Kalau setiap isim mesti ada alif lam ataupun tanwin. Ini tak guna alif lam dan tak guna juga tanwin. Kenapa? Disebabkan dia sebagai mudhaf. Inhitat tu mudhaf. Jadi al-muslimin jadi apa tuan-tuan? Mudhafun ilaihi. Al-muslimin mudhafun ilaihi. Mudhaf ilaih tuan-tuan ya. Mudhaf ilaih. Kalau tuan-tuan nampaklah tarkib dia, susunan dia macam ni, dua perkataan. Perkataan pertama tak ada alif lam, tak ada tanwin. Perkataan pertama tak ada alif lam, tak ada tanwin. Perkataan kedua majrur ya, jar ya. Perkataan kedua jar. Jadi itu susunan ayat yang dua perkataan ni apa? Mudhaf dengan mudhaf ilaih tu tuan-tuan. Macam mana tadi? Perkataan pertama tak ada alif lam dan tak ada tanwin. Perkataan kedua jar atau majrur, maknanya ini susunan dia apa? Mudhaf dengan mudhafun ilaihi. Macam tu tuan-tuan semua. Jelas ke tak jelas? Faham ke tak faham? Okey, kalau tak jelas, sila bagi tahu tuan-tuan semua ya. Okey, Haja Anissa betul. Majrur bil kasrah betul. Kalau yang ni kalau al-muslimina ni tanda jar dia apa? Tanda jar dia ya ya. Tanda jar dia ya ya. Tanda jar dia ya. Okey, betul. Tanda jar dia ya ya. Kalau yang al-muslimina. Sorry. Tanda jar dia ya. Maknanya dia jar dengan ya. Okey. Jadi dalam ilmu nahu ni. Okey. Ini jadi apa dia? Mudhaf dengan mudhaf ilaih. Jadi kalau tuan-tuan terjumpa perkataan pertama tak ada alif lam dan tak ada tanwin. Perkataan kedua dia jar atau majrur. Maknanya susunan ayat dia apa? Mudhaf dengan mudhafun ilaihi. Okey. Okey. Boleh tuan-tuan semua ya? Jelas ya? Okey, jadi itu soalan yang pertama. Nampaknya bolehlah kita buat satu soalan lagi. Satu soalan lagi. Kita cuba yang nombor okey, nombor 4. Nombor 4 lah. Kita cuba nombor 4. Nombor 4. Terjumpa tuan-tuan semua nombor 4. Saya ambil yang agak pendek sikit ya sebabkan masa kita pun tak cukup ni. Masa 45 minit ni tak cukup sebenarnya. Okey, kita ambil yang nombor 4 ya. Kita ambil nombor 4. Okey. Kita ambil yang nombor 4. Boleh? Okey. Rin dan dot. Betul ya? Nombor 4 ya. Okey, yudha'ifu. Sorry. Yudha'ifu. Okey, yudha'iful ummah. Ummata. Okey, yudha'iful ummah. Okey, tuan-tuan semua. Ini yang nombor 4. Kita cuba selesaikan nombor 4 ni. Okey. Kita nak bincangkan yang ni dalam tasrif, kita nak bincangkan yang ni. Untuk tasrif yang itu saja, satu perkataan saja. Kita nak cari tahu apa fi'il madhi dia, apa sirah dia, apa wazan dia, apa bina dia, apa bina dia. Okey tuan-tuan semua ya. Yang pertama tuan-tuan, kita cari tahu fi'il madhi dia. Sila tuan-tuan semua tulis dekat ruang komen. Apa fi'il madhi dia tuan-tuan? Sila tulis dekat ruang komen. Apa fi'il madhi dia tuan-tuan semua? Sila tulis dekat ruang komen. Daripada perkataan yang saya dah bagi tanda ni. Apa fi'il madhi dia tuan-tuan? Sila
tulis dekat ruang komen. Boleh tengok dalam table tu ada tu. Fi'il madi dia apa tu? Ada dalam table. Sila tuan-tuan semua. Okey, Hajah Nurmah. Ahsanti ya Hajah Nurmah. Ada lagi? Sila tuan-tuan semua. Sila Hajah Anissa. Ada lagi nak jawab? Hajah Aisyah, Mumtazah, Ahsanti. Okey. Ada lagi nak jawab? Okey, Hajah Siti Mazmin. Okey, ahsantum Hajah Nur Fazila. Okey, betul. Jadi fi'il madi dia adalah tabaghada, maknanya saling membenci ya. Saling membenci, telah saling membenci. Kalau tabaghada ni maknanya telah saling membenci, betul. Tabaghada, telah saling membenci atau saling membenci. Okey. Kita dah dapatkan fi'il madi dia. Sekarang tuan-tuan semua, kita kena tentukan ni. Ini ni tuan-tuan semua, ini ni sirah dia apa ni tuan-tuan? Sirah dia. Apa tu sirah dia tuan-tuan semua? Itu yang kita nak cari sekarang ni. Sirah dia, ini yang paling penting sangat ni. Sirah dia apa ni tuan-tuan semua? Sila tulis dekat ruang komen. Tuan-tuan semua, sebelum tuan-tuan berfikir, tuan-tuan dah jumpa dekat depan ni ada alif lam. Dah jumpa dekat depan ni ada alif lam. Maknanya sirah dia apa? Isim. Sekarang tuan-tuan tentukan isim apa tu tuan-tuan? Sirah dia ni. Sila tuan-tuan semua tentukan sirah dia. Sila. Ada boleh dapat? Okey. Hajah Anissa, Hajah Siti Mazmin. Okey, Mumtaz. Ahsantuma. Ada lagi nak jawab? Apa tu sirah dia? Tuan-tuan semua. Ada lagi nak jawab? Sila. Apa sirah dia? Okey. Sirah dia adalah, kalau dia ada alif lam, maknanya dia isim tu ya. Maknanya sirah dia isim. Isim, maknanya tu ada alif lam, maknanya isim tu. Isim apa? Kalau yang lain-lain dia guna mim. Kalau isim fa'il dia ada mim dekat depan dia. Isim maf'ul ada mim dekat depan dia. Isim zaman, isim makan pun juga sama. Hanya isim masdar yang tak ada. So, jadi confirm dah isim masdar. Dan itu pun nampak sangatlah. Jelas sangat isim masdar. Okey, ahsantum. Selanjutnya tuan-tuan, wazan dia lagi ni. Apa ni wazan dia tuan-tuan semua? Wazan dia. Sila tuan-tuan semua. Sila tulis dekat ruang komen. Apa tu wazan dia? Apa wazan dia tuan-tuan semua? Apa wazan dia lagi ni? Wazan dia kita kena cari tahu lagi ni. Wazan dia. Isim sirah dia isim masdar. Wazan dia apa tuan-tuan semua? Wazan dia ada sila yang nak jawab. Wazan dia Hajah Nur Fazila. Okey. Ada lagi nak jawab apa wazan dia? Siti Mazmin. Okey. Wazan dia adalah tafa'ulan. Okey, Mumtaz. Tafa'ulan. Binat dia apa Ustaz? Binat dia binat sahih saja. Okey. Jadi wazan dia adalah tafa'ulan. Kalau wazan tafa'ulan, maknanya sini bacaan dia apa? Tabaghudhan ya. Tabaghudhan. Cuma di sini dah ada alif lam dah. Kalau dah ada alif lam sini tak boleh tanwin. Tabaghudha saja. At-tabaghudha. Jadi sebabkan ada alif lam tak boleh tanwin. Cuma kita tak tahu lagi ni. Betul ke baris atas atau baris bawah atau baris depan. Nanti kita tengok pada ilmu nahwu insya-Allah. Okey. Sampai setakat tasrif ni. Setakat tasrif fi'il madi, sirah, wazan dan binat ni tuan-tuan semua. Untuk tasrif ni, jelas ke tak jelas? Faham ke tak faham? Untuk yang tasrif ni. Kalau tak jelas sila tanyakan tuan-tuan semua. Okey, jelas ya? Okey. Jelas. Okey. Kita tak tahu ni baris atas ke, baris bawah ke, atau dot tu tak tahu kita. Nanti kita tengok ya. Nanti pada ilmu nahwu kita tengok. Sebabkan baris ujung tu yang dot tu itu pada ilmu nahwu tu. Itu yang punya kuasa tu, yang boleh tentukan tu ilmu nahwu nanti tu. Pada ilmu nahwu kita boleh nampak nanti. Okey, jelas ya? Alhamdulillah. Sekarang kita tengok dalam nahwu dia lagi. Dalam nahwu dia isim di awal ayat sebagai apa dia tuan-tuan? Isim di awal ayat tu? Alhamdulillah. Isim di awal ayat. Isim di awal ayat. Okey, kebencian. Saling membenci aja.
Makna dia at-tabaghut sebabkan dia isim masdar. Okey, ini ada soalan Hadan Nurmah. Makna dia sebabkan dia tabaghadha tu maknanya kan telah saling membenci, saling ya. Telah saling membenci. Kalau masdar dia maknanya saling membenci sahaja, tak ada guna telah ya. Dia samalah macam makna kata kerja. Cuma kata kerja ni ada masa telah. Tapi kalau masdar saling membenci ya. Itu ada norma soalan. Jadi sekarang yahdikumullah. Okey, jadi sekarang ni at-tabaghut. Ini kedudukan dia sebagai apa dalam ilmu nahwu? Okey, ramai jawab. Hajah. Okey, syukran Hajah semua ya. Okey, ramai jawab betul. Betul. Ini mubtada. Kalau mubtada dia kena rofa. Rofa dia dengan apa? Dengan baris depan tuan-tuan. Jadi dekat ujung ni kena baris depan ni. Tak boleh ni baris atas. Sebabkan dia mubtada. Mubtada wajib rofa. Jadi at-tabaghudu. Saling membenci itu. Macam Hajar Nurmah buat dah. Saling membenci itu. Saling membenci itu. Okey, jadi ini mubtada. Khabar dia mana? Khabar ni ayatnya. Ni khabar dia. Ini khabar dia. Ini khabar dia ni. Saya letak warna biru lah. Khabar dia dalam warna biru ya. Ni khabar dia. Sekarang tuan-tuan semua saya tengok khabar dia. Yudaifu. Yudaifu ni apa ni tuan-tuan? Ni ada yang tanya ni. Yudaifu tu fi'il mudhari' ke Ustaz? Betul. Ahsanti. Yudaifu ni apa tuan-tuan? Yudaifu ini apa? Fi'il? Betul Haji Anisa. Okey, ini fi'il mudhari'. Ini fi'il mudhari'. Ini fi'il mudhari' ya. Yudaifu ni fi'il mudhari' ni. Kalau fi'il mudhari' mesti ada pelaku dia. Mesti ada apa? Ada pelaku dia. Yang mana pelaku dia tuan-tuan semua? Makna yudaifu tu apa Ustaz? Melemahkan. Jadi sini ni saling membenci itu melemahkan. Siapa yang melemahkan atau apa yang melemahkan? Mana pelaku dia tuan-tuan semua? Sila tulis dekat ruang komen. Mana pelaku dia? Mana pelaku dia tuan-tuan semua? Mana pelaku dia? Okey, pelaku dia. Hajar Nisa ahsanti. Okey, ada lagi nak jawab? Mana pelaku dia? Hajar Nur Fazilah juga ahsanti. Pelaku dia adalah mustatir huwa. Mustatir huwa tuan-tuan ya. Jadi dia ni merujuk kepada membenci tadi tu, saling membenci. Jadi saling membenci itu dia saling membenci tadi tu, dia melemahkan. Melemahkan akan apa? Akan ummah. Akan umat. Jadi ini sebagai apa? Dia objek. Maf'ulun bih. Okey. Objek atau maf'ulun bih. Ramai je betul ya. Okey, jadi ini mubtada dia dan ini khabar dia. Cuma khabar dia ada fi'il dan fa'il. Macam tadi ada Hajar Anisa jawab tadi tu. Kalau khabar dia berupa fi'il. Kalau khabar dia, ni kan khabar dia ya. Ini khabar dia fi'il dengan fa'il. Fi'il dengan fa'il ini adalah khabar dengan maf'ul bih sekali. Jadi khabar dia dalam bentuk apa? Dalam bentuk jumlah fi'liyah. Jadi jumlah fi'liyah dia adalah khabar. Jadi khabar dia dalam bentuk jumlah fi'liyah. Yang mana jumlah fi'liyah Ustaz? Yang ni lah. Fi'il dengan fa'il. Yudaifu ni kan ada fi'il, ada fa'il. Jadi fi'il dengan fa'il kan jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah ini sebagai apa? Sebagai khabar tuan-tuan ya. Macam tu tuan-tuan semua. Okey. Alhamdulillah kita sudah selesaikan nahwu dia. Jadi makna ayat ni apa? Saling membenci itu melemahkan umat tuan-tuan ya. Alhamdulillah. Tak terasa dah habis je masa. Saya pun macam tak sedar je. Saya pun tak terasa ya. 11 dah pukul 12.35 dah lewat dah 5 minit. Okey. Saya pun tak okey dah lewat masa dah. InsyaAllah esoklah kita sambung lagi tuan-tuan semua. Jadi alhamdulillah kita dah selesaikan soalan nombor 1 dengan soalan nombor 4. InsyaAllah kita sambung lagi esok di muka surat yang lain.
InsyaAllah kita sambung lagi esok. Jadi selepas ni kita akan belajar lagi bahasa Arab komunikasi dalam masa 5 minit lagi lah insyaAllah tuan-tuan ya. Saya nak rehat dulu 5 minit ni. InsyaAllah 5 minit lagi kita akan lanjutkan bahasa komunikasi. Jangan lewatkan tuan-tuan. Jangan lewatkan. Jangan sia-siakan kesempatan. InsyaAllah 5 minit lagi. Dan tuan-tuan juga sila bersedia dengan modul yang telah saya bagi kepada tuan-tuan semua. Jazakumullah khairan. Dan terima kasih banyak tuan-tuan semua. Minta maaf tersilap kata saya kalau ada bahasa saya yang salah. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.